Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Bersama dengan cikgu lagi dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 KSSM tajuk Pembezaan. Ini tajuk subtopik ialah 2.4 aplikasi pembezaan, iaitu kecerunan tangen kepada satu lengkung pada titik-titik yang berlainan. Okey, hari ini nak bincang itu sahaja. Kecerunan tangen kepada satu lengkung pada titik-titik yang berlainan. Okey, let's roll. So, hari ini nak bincang subtopik 2.4 aplikasi pembezaan, iaitu kecerunan tangen pada satu lengkung. Ini kita nak bincang dulu. Okay. First kali mesti ingat apa itu tangen. Masih ingat apa itu tangen? Tangen merupakan suatu garis lurus. Okay, satu garis lurus, straight line, garis lurus yang sentuh satu titik sahaja pada satu-satu lengkung. Okay. Tangen merupakan suatu garis lurus yang menyentuh hanya pada satu titik saja pada satu-satu lengkung. Okay. Sebelum kita teruskan, kita tengok apa itu definisi kecerunan tangen. Okay. Katakan kita macam ni, kita ada satu, seolah-olah ada satu pokok. Okay, pokok ni straight lah. Bila straight macam ni, ini kita panggil menegak. Okey, menegakkan. Okay, jadi, kalau pokok tu condong, dia akan jadi macam ni kan? Kalau ke sini, ini namanya condong ke kiri. Kalau begini, ini namanya condong ke kanan. Okey, kalau tumbang terus, macam ni, baring terus. Ini namanya mengufuk. Okey, jadi boleh faham Kalau begini namanya condong ke kiri, kalau begini condong ke kanan, kalau begini mengufuk. Okey. Jadi kita tengok, rujuk balik pada kita punya lengkung. Katakan cikgu tunjuk, cikgu pilih satu titik di sebelah kiri lengkung ni, dan cikgu buat satu garisan ataupun ambil satu pembaris, kita sentuhkan dekat situ. Dia akan jadi macam ni. Garis tu yang akan terbentuk akan jadi begini, betul tak? Okey. Kita kasih color lain lah untuk titik dia. Okey. Katakan tu titik dia kat situ tadi. Satu lagi cikgu pilih kat sini, satu lagi pilih dekat sini. Yang ni cikgu namakan titik A, yang ni cikgu namakan titik B, yang ni cikgu namakan titik C. Okey, so pada titik A, apa yang you all boleh simpulkan? Okey, pada titik A, garis tangen kita condong ke mana? Condong ke kiri. Okey, pada titik B, bila kita bentukkan satu garisan yang menyentuh hanya satu titik B saja, dia akan jadi macam ni. Betul tak? Cantik garis ini. Okey, dia akan jadi satu garis yang mengufuk. Pada titik C pula, apabila kita bentukkan satu garis pada titik tersebut, garisan yang terhasil akan jadi begini, iaitu garisan yang condong ke kanan. Okey, boleh nampak kan? Jadi pada titik A, pada titik B dan pada titik C, okay, terdapat tangen-tangen yang menyentuh hanya satu titik masing-masing. Condong tangen dan condong ke kiri ini menyentuh hanya pada titik A. Tangen yang mengufuk ini menyentuh hanya pada titik B. Tangen yang condong ke kanan ni hanya menyentuh pada titik C. So boleh nampak pada setiap titik yang berbeza, bentuk tangen tidak akan sama walaupun dy dx-nya sama. Semua tangen-tangen ni, kecerunan tangen yang kita cerita ni semuanya berkisarkan tentang dy per dx. Masih ingat lagi kan? Dy dx tu ialah kecerunan tangen. Okey, ni yang kita cerita ni tadi. Okey. Kita tengok pula pada lengkung ni. Katakanlah kita ada satu lengkung dengan fungsi dia y sama dengan x kuasa 2. Okey, kita ada paksi x dengan paksi y. Dekat lengkung ni, pada titik
X dia sama dengan negatif 2, kita cuba tengok koordinat dia apa. Okay, kalau X dia negatif 2, so Y dia ialah negatif 2 kuasa 2, dapat positif 4. Betul tak? So, koordinat dia ialah negatif 2, 4. Yang ini pula apabila X sama dengan 2, Y dia juga 4. Sebab 2 kuasa 2 ialah 4. Jadi dia sini adalah 4. Okay? Mari kita tengok. Apakah nilai-nilai atau nilai-nilai kecerunan bagi tangen-tangen ni pada titik-titik yang berbeza. Kita pilih titik negatif 2 ni, X sama dengan negatif 2. Dekat sini titik X sama dengan 2 dan kita cuba dekat sini X sama dengan 0. Dekat sini koordinat dia 0, 0 lah. Okay. Jadi kita tengok. Ini merupakan lengkung. Okay. Lengkung dia Y sama dengan X kuasa 2. Kita nak tahu fungsi kecerunan dia, maka kita kena cari dy per dx. Dy per dx dia kita akan dapat 2x. Okay? Dy dx ialah 2x. Maka pada x sama dengan negatif 2, apabila x sama dengan negatif 2, maka dy per dx dia ialah 2 darab negatif 2, negatif 4. Okay? Pada titik X sama dengan 0 pula, X sama dengan 0, dy per dx kita akan dapat 2 darab sifar, sama dengan sifar lah, 0 Dan apabila naikkan sikit, X sama dengan, ni yang pertama kita cek, ni yang kedua kita cek, X sama dengan positif 2, dan dy per dx kita sama dengan 2 darab 2 dan dapat nilainya 4, positif 4. Okay, so kita perhatikan, kalau kita lukis tangen pada lengkung tersebut, di titik negatif 2, tangennya begini. Betul tak? Pada titik sifar, X sama dengan sifar, tangennya selari dengan aksi X. Pada titik X sama dengan 2, tangennya begini. Okay, jadi dekat sini, tangen di titik X sama dengan negatif 2, okay, dia condong ke kiri dan ia bernilai negatif. Okay, di sini. X sama dengan negatif 4. Betul tak? So, dia condong ke kiri dan dia bernilai negatif. Apabila tangen di titik kosong ni, garisnya mengufuk. Garis tangennya mengufuk dengan keadaan tangennya sifar. Okay, sifar. Garis mengufuk, tangennya sifar. Garis condong ke kiri, tangennya bernilai negatif. Yang last, titik X sama dengan 2, kita dapati garisnya condong ke kanan. Dan nilai tangennya bernilai positif. Dekat sini, boleh kita ambil kesimpulan apabila dy dx-nya positif, maka garisnya akan condong ke kanan. Apabila dy dx-nya bernilai negatif, maka garisnya akan condong ke kiri. Apabila dy dx-nya sifar, maka garisnya akan mengufuk. Okey, boleh faham? Nak bagi nampak lebih jelas, kita bincangkan satu soalan daripada latihan kendiri 2.7 daripada buku teks ya. Buku teks muka surat berapa? Muka surat 52. Okey. First baca soalan. Persamaan bagi suatu lengkung ialah y sama dengan 9x tambah 1 per x untuk x lebih besar daripada 0. Soalan yang pertama ataupun soalan A,
1. Cari kecerunan tangen kepada lengkung itu di X sama dengan 1/4 dan X sama dengan 1. Okey, kita tengok daripada ayat yang pertama ni tadi, apa maklumat yang kita ada? Kita diberi satu persamaan iaitu Y sama dengan 9X tambah 1/X. Satu lagi information ialah X lebih besar dari kosong. That means dia bernilai positif. X bernilai positif. Untuk soalan yang pertama A, cari kecerunan tangen. Keyword kecerunan tangen. Cari kecerunan tangen kepada lengkung itu di X sama dengan 1/4 dan X sama dengan 1. Okay, that means ada 2 titik X di situ yang diberi. Kita kena cari kecerunan tangennya. Kecerunan tangen ialah keyword bagi dy per dx. Remember that. Kecerunan tangen. Okay, jadi daripada persamaan yang kita ada tadi, Y sama dengan 9X tambah 1/X sama dengan 9X tambah X kuasa negatif 1. Untuk kita cari dy dx, kan? Okey, dy dx. Okey, kita pun carilah dy dx untuk soalan yang pertama A1. Dy per dx kita ialah 9 tolak X bawa ke hadapan tolak 1 X kuasa negatif 2. Negatif 1 tolak dengan 1 jadi negatif 2, kan? Jadi 9 tolak 1/X kuasa 2. So inilah kita punya dx. Belum habis lagi. Kita ada titik 1 X sama dengan 1/4 dan satu lagi X sama dengan 1. Disuruh kita cari nilai dy dx di situ. Jadi apabila X sama dengan 1/4, maka dy dx-nya ialah 9 tolak 1/4 kuasa 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat 9 tolak 16 negatif 7. Apabila X sama dengan 1, maka dy per dx-nya sama dengan 9 tolak 1/1 ialah 1, maka dapat nilainya 8. Okey, dah menjawab soalan belum? Dah. Kita dah dapat kecerunan tangen pada titik 1/4 dan titik X sama dengan 1. Soalan A2. Soalan A2. Untuk setiap koordinat X itu, nyatakan kecerunan atau keadaan kecerunan tangennya kepada lengkung itu. Okay. Dia nak keadaan kecerunan tangen tersebut. Okay. Jadi, dekat sini kita dah dapat bila X sama dengan 1/4, kecerunan kita bernilai negatif. Apabila X sama dengan 1, dy dx kita dapat 8. Maksudnya tangennya positif. Ini nilai tangennya negatif. Kita dah belajar tadi, betul tak? Kalau nilai tangennya negatif, apa dia punya sifat? Okay, jadi kita pun tulislah kat sini. Apabila X sama dengan 1/4, garis tangennya, itu 7 tadi, kan? Condong ke mana? Kalau negatif condong ke mana? Condong ke kiri. Apabila X sama dengan 1, maka garis tangennya, of course, bila dah positif tu condong ke kanan. Okey, macam tu je jawapan dia. Inilah keadaan dia. Okay, condong ke kiri, condong ke kanan, mengufuk. Macam tu, kan? Okey, soalan B. Seterusnya, cari koordinat titik. Cari koordinat titik pada lengkung dengan keadaan garis tangennya adalah mengufuk. Mengufuk. Bila mengufuk ni adalah keyword juga ni, kan? Betul tak? Keyword bagi dy dx bernilai sifar. Betul tak?
Kalau dia kata condong ke kanan, so positif. Kalau condong ke kiri, dia negatif. Kalau mengufuk, confirm dy dx ni sama dengan kosong. Jadi, kita kira. Apabila dy per dx sama dengan kosong. Dy dx kita tadi apa? 9 tolak 1 per x kuasa 2 sama dengan kosong. Ni tadi dy dx kita. Okey, kita bawa masuk balik dalam soalan B. Okey, jadi apabila 9 tolak 1 per x sama dengan kosong, maka kita akan dapat 9 sama dengan 1 per x kuasa 2. Ini boleh tukar tempat. X dengan 9 dapat x kuasa 2 sama dengan 1 per 9. Kuasa 2 bawah sebelah jadi punca kuasa 2. Maka 1 per 9 punca kuasa 2 akan dapat positif ataupun negatif 1 per 3. Tetapi rujuk semula pada makluman yang diberitahu pada awal-awal tadi, x lebih besar daripada kosong, bermaksud dia positif. Kita ambil nilai 1 per 3 yang positif sahaja. Ini. Sekarang kita dah dapat nilai x sama dengan 1 per 3. Tapi soalannya belum habis. Dia kata cari koordinat titik. Maka kita kena cari titik y dia. Nak cari titik y, kita kena buat apa? Gantikan x masuk dalam persamaan lengkung tadi. So, y sama dengan 9x tambah 1 per x. Betul tak? Oleh itu, y sama dengan 9x tambah 1 per x. Kita nak dapatkan titik y, kita kena gantikan 9, 1 per 3 tambah 1 per 3. Okey, jadi 3 tambah 3 dapat 6. Okay, guna kalkulator kita memang terdapat 6. Okay. Oleh itu koordinatnya ialah 1 per 3, 6. Okay. Settle.